Golongan Islamis ini sangat taksub dengan kanak-kanak perempuan, dan bukan tanpa sebab. Mereka memilih lokasi ini untuk membuktikan penguasaan mereka di seluruh New York City. Video-video ini menjadi tular kerana ia membuktikan kepada kita bahawa kedatangan Mam Mamdani ke New York hanyalah permulaan kepada apa yang mereka rancang untuk Amerika Syarikat. Dan kisah ini sedang menggemparkan internet kerana ia sangat memalukan, seperti yang anda akan lihat sebentar lagi. Jadi ini adalah sebuah sekolah Yahudi untuk perempuan di New York. Dan apa yang Anda akan lihat di sini ialah sekumpulan lelaki Muslim yang telah memutuskan untuk membawa sejadah mereka dan menyusunnya di luar bangunan itu untuk sholat secara terbuka. Biar saya jelaskan dengan sangat jelas. Sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan, sekolah Yahudi, yang sebenarnya satu kesilapan terletak di situ. Dan di luar sekolah itu, terdapat sekumpulan Islamis yang telah memutuskan bahawa daripada semua tempat untuk mereka solat, disinilah tempatnya. Sekolah Yahudi untuk kanak-kanak perempuan. Sekumpulan lelaki Islamis yang besar dan kuat sedang melakukan solat dengan kuat di luar. Kamu semua perlu faham apa maksud sebenar perkara ini. Dan ini berlaku di Brooklyn, New York. Sekali lagi, pintu masuk ke sekolah itu betul-betul di situ. Dan betul-betul di luar sekolah itu, sekali lagi, Anda boleh lihat sekumpulan lelaki Muslim berkumpul di situ dengan sejadah mereka. Sekarang, ada beberapa masalah dengan perkara ini. Isu pertama ialah isu undang-undang kerana menghalang laluan pejalan kaki di New York City adalah dilarang di bawah undang-undang. Anda tidak boleh menghalang laluan pejalan kaki awam tanpa mengira tujuan agama. Sama ada Anda Yahudi, Muslim, Kristian, Anda memang tidak boleh melakukannya. Sekarang, sejauh mana undang-undang itu dikuatkuasakan adalah boleh diperdebatkan. Biasanya, mereka cenderung untuk tidak menguatkuasakannya atas sebab pindaan pertama. Mereka tidak mahu seseorang menyaman mereka atas sebarang jenis pelanggaran. Tetapi video ini jelas menunjukkan barisan lelaki dewasa di atas sejadah berbaris di sepanjang laluan pejalan kaki, betul-betul di hadapan sekolah. Sekarang, saya tidak tahu sama ada dia akan mengatakan ini, tetapi biar saya jelaskan sangat jelas tentang sesuatu. Inilah strateginya. Ia bukan secara kebetulan bahawa orang-orang ini muncul di jalan berhampiran sekolah. Ini adalah strategi. Tunjukkan penguasaan anda. Cuba langgar undang-undang kecil yang anda tahu akan mencetuskan terlalu banyak kekecohan nasional untuk orang lawan balik dan teruskan sedikit demi sedikit. Menghalang laluan pejalan kaki tidak berbaloi untuk ditangani kerana orang akan mula berkata, mungkin ini adalah upacara keagamaan atau sejenis protes dan itu adalah masalah dengan pindaan pertama. Jadi, lebih baik kita tidak buat apa-apa. Dan perkara-perkara kecil ini, perkara-perkara kecil yang remeh ini, dan kemudian melanggar undang-undang kecil, memang tidak berbaloi untuk ditangani. Inilah yang mereka lakukan berulang kali tanpa henti. Selamat datang ke rancangan ini, saya Mira Kay, host Anda. Kami melawan balik kerana kami sudah cukup. Dan jika anda juga sudah cukup dengan benda-benda gila yang kita lihat ini, maka selamat datang kerana anda telah menemui komuniti anda. Jadi pastikan anda tekan butang langgan hype video ini jika anda mahu. Dan yang paling penting, beritahu orang lain kerana kita sedang mencipta evolusi kita sendiri. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang sedang berlaku. Aduh, video ini betul-betul buat saya marah. Menghalang laluan pejalan kaki dan memaksa pejalan kaki untuk melangkah ke tepi atau ke jalan. Sekali lagi, ini tiada kaitan langsung dengan sekolah Yahudi itu. Itu memang tak betul. Baiklah. Orang-orang ini, kalau anda nak buat begini, anda perlu keluar dari tempat awam. Pergilah ke masjid anda dan saya akan cakap perkara yang sama untuk mana-mana kumpulan lain juga. Anda bebas untuk mengamalkan agama anda dengan apa cara sekalipun, asalkan anda tidak menghalang jalan. Maksud saya boleh bayangkan kalau ada sebuah sekolah perempuan Islamis di New York, dan sekumpulan lelaki Kristian yang besar-besar memutuskan untuk datang keluar dan berdoa, oke? Datang dengan salib mereka dan melakukan satu upacara penuh. Apa yang akan berlaku di media? Pasti akan jadi kecoh. Itu saya boleh beritahu. Memang saya boleh beritahu begitu. Baiklah, mari kita dengar lagi. Ketepi. Oh iya kawan-kawan, ini adalah The Moderate Case. Kalau kamu semua belum kenal, pastikan untuk ikutinya, sebab dia memang pandai menerangkan sesuatu. Peraturan Bandaraya New York menyatakan bahawa solat di tempat awam adalah sah di sisi undang-undang dan sepatutnya dibenarkan, sekali lagi, selagi ia tidak menghalang jalan raya atau kaki lima. Tetapi jika ia mengganggu penggunaan pejalan kaki seperti biasa, maka ia melanggar kod bandar. Sekarang, mana-mana acara keagamaan berkumpulan atau teratur di kaki lima atau jalan yang mungkin menghalang aliran pejalan kaki biasanya memerlukan permit daripada pihak bandar dan tiada permit yang disebut atau jelas di sini.
Ini nampaknya hanyalah limpahan spontan dari sebuah masjid berdekatan yang membawa saya kepada perkara kedua saya. Sekolah Yahudi perempuan ini terletak betul-betul di luar Masjid Al-Madinah yang juga dikenali sebagai pusat Islam Brooklyn, dan saya telah mencari maklumat untuk menentukan jarak antara masjid dan sekolah ini. Ia betul-betul 1 blok sahaja jauhnya. Jadi jaraknya sangat dekat, mungkin 300 hingga 500 kaki atau berjalan 1 hingga 2 menit sahaja. Ini membawa saya kepada perkara seterusnya. Kenapa awak berada di tempat awam, terutamanya berhampiran dengan sekolah Yahudi perempuan apabila awak? Kerana inilah yang mereka cuba lakukan untuk menunjukkan dominasi mereka di mana sahaja mereka boleh. Untuk mendapatkan publicity dan untuk menjelaskan bahawa Bandar Mamdani hanyalah permulaan. Kemasukan Datuk Bandar mereka hanyalah permulaan. Anda ada sebuah masjid 300 kaki dari Anda. Kenapa? Saya tiada masalah dengan solat secara terbuka. Tetapi apabila Anda melakukannya untuk tujuan yang nampaknya sebagai intimidasi, atau ia tidak perlu apabila Anda ada masjid 300 kaki dari Anda, ini tidak perlu. Ini memang disengajakan. Ini adalah pilihan oleh lelaki-lelaki itu. Dan saya tidak akan mengabaikan fakta bahawa Bandaraya New York telah menyaksikan kebimbangan antisemitisme meningkat dengan mendadak sejak 2023. Banyak sekolah dan institusi Yahudi, mereka sering menjadi sasaran dan mereka kerap berasa terdedah dan memang ada sebab untuk itu. Orang-orang ini, ya, mereka sedang diserang. Berdoa di atas kaki 5, 1 blok dari masjid, bukannya di dalam masjid atau di tempat yang kurang sensitif. Ia boleh menimbulkan persepsi intimidasi atau penguasaan, memberi isyarat sama ada itu niat mereka atau tidak, tetapi daripada video ini dan semua bukti yang kita ada, itu nampaknya memang niat mereka. Maksud saya ya, itu memang betul-betul niat mereka. Semua orang jangan silap faham tentang perkara ini. Dia bersikap baik kerana dia sederhana dan dia memang mahir dalam apa yang dia lakukan. Tetapi tiada apa-apa yang perlu diperdebatkan di sini. Sekali lagi, saya ingin ingatkan anda semua, ini adalah sebahagian daripada taktik. Jadi ini daripada ahli majlis wanita Ina Vernikov. Ini adalah sekolah Yahudi untuk pelajar perempuan di kawasan saya. Saya memang menyokong doa dan kebebasan bersuara. Tetapi kenapa sekumpulan lelaki dewasa perlu lakukan ini betul-betul di luar sekolah yang penuh dengan kanak-kanak perempuan Yahudi? Bukankah ini bukan tujuannya? Bukankah masjid memang untuk perkara sebegini? Adakah ini disengajakan? Datuk Bandar Mamdani, Datuk Bandar New York City. Ada apa-apa kata-kata hikmah tentang kenapa tiba-tiba mereka rasa terdorong untuk buat begini? Dan saya boleh katakan, saya ada banyak kata-kata hikmah tentang perkara ini. Kerana, sekali lagi, inilah rancangannya. Penguasaan Islam ke atas New York City, perlahan-lahan di mana sahaja mereka boleh. Datuk Bandar hanyalah permulaan. Ini bukan berita besar. Ini bukan teori konspirasi sayap kanan. Saya boleh berjalan di Jalan Fulton di Brooklyn, New York, dan mendengar laungan azan Muslim dilaungkan di tidak kurang daripada 3 hingga 5 lokasi. Orang yang memiliki tempat-tempat ini, mereka memasang pembesar suara di kedai-kedai, dan mereka akan memainkan laungan azan itu 5 kali sehari. Jadi apabila Anda berada di kawasan tertentu di New York City, terutamanya Brooklyn, ini adalah daerah terbesar di New York City. Dan inilah tempat di mana pada dasarnya semua orang dari dunia ketiga ditempatkan di New York City. Dan mereka pergi ke Brooklyn dan mereka bertebaran. Jadi Anda boleh pergi ke mana sahaja di Brooklyn. Dan Anda boleh dengar azan itu diperdengarkan melalui pembesar suara beberapa kali sehari. Jadi ini adalah perkara yang sangat nyata. Jadi apabila seseorang membangkitkan tentang Islamisasi Amerika atau Islamisasi Bandaraya New York atau apa-apa yang seumpamanya. Dan ada ramai orang yang hanya mahu mengatakan mereka ini adalah ahli teori konspirasi sayap kanan atau ini hanyalah isu Fox News. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, saya telah mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Ia memang sangat-sangat nyata, dan inilah keadaan New York sekarang. Dan sekali lagi, ia tidak akan kembali seperti dulu. Tidak, memang tidak. Kerana inilah yang mereka lakukan. Mereka mengambil alih sebuah bandar dan mereka tidak akan berundur, betul? Maksud saya, dengar ini. Menonton TV dan sekarang mendengar benda mengarut ini setiap petang. Negeri New York telah menjadi sebuah negara Islam. Lihat apa tujuan benda mengarut ini. Pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Ia memang gila. Maksud saya lihat yang ini papan iklan besar dalam bahasa Arab. Oke. Mari kita lihat apa yang tertulis. Kesehatan Anda adalah yang terbaik dan hak Anda dilindungi. Dan bandar Anda sentiasa berkhidmat untuk Anda. Jangan risau pencerogoh, kami akan membantu Anda. Dan selebihnya, Anda semua boleh tanggung sendiri. Mari kita lihat. Kami berada di sini di atas jalan menuju ke terowong Midtown. Dan apa yang anda baru sahaja lihat ialah NYC Health, NYC Cares, sesuatu seperti itu. Sebuah papan tanda sepenuhnya dalam bahasa Arab, dibayar dengan wang cukai anda.
Satu-satunya perkara yang saya lihat Datuk Bandar ini lakukan ialah menganjurkan majlis makan malam Eid di Gracie Mansion dan memasang papan tanda dalam bahasa yang kebanyakan penduduk New York tidak bertutur. Dan inilah dia. Ini memang rancangan dari awal, letakkan seorang Datuk Bandar. Lihat sejauh mana mereka boleh tolak untuk buat golongan liberal bangang termakan dengan hilah ini. Dan kemudian perlahan-lahan, dari setiap arah, mereka cuba mendesakkan dominasi mereka sebanyak mungkin. Kamu semua kena lawan balik. Semua orang kena lawan balik. Terima kasih atas perhatian kamu terhadap perkara ini.